Sains tahun 6, kaedah pengawitan makanan. Tengok cara-cara pengawitan makanan. Cara-cara pengawitan makanan: pengeringan, pelilinan, pempasturan, pengasapan, pengasinan, pendidihan, pendinginan, pembungkusan vakum, penyejuk bekuan, penjerukan, pembotolan dan pengetinan. Ini dah cara pengawitan makanan. Pengeringan, proses pengawitan yang melibatkan penyingkiran air daripada makanan. Makanan dikeringkan di bawah cahaya matahari, di atas bara api atau dalam oven. Contoh: ikan salai, serbuk kopi, cili kering, sotong kering, ikan kering, kismis, udang kering. Ini pengeringan, buang air, singkir air. Ini contoh-contoh makanan yang dikeringkan. Proses penyingkiran air. Jadi makanan tahan lama. Pelilinan, makanan disalut dengan lilin agar proses pengecutan menjadi perlahan. Jadi makanan ni dia tak kecut, dia tak rosak. Biasanya buah-buahan sayuran import. Sebab dia mai jauh tu sampai Malaysia tahan, dia tak rosak. Pempasturan, proses pemanasan susu pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit atau pemanasan pada suhu 72 darjah Celsius selama 15 saat diikuti oleh pendinginan terus bagi sejuk pada suhu bawah 10. Ini contoh gambar ni proses kedua. Dia panas 72 darjah, lepas tu dia terus bagi sejuk serta merta. Okey. Barulah susu tu tahan, tak rosak. Pengasapan, proses menyalaikan makanan di atas api. Dia asap akan naik. Air disingkir dari proses ini dan rasa makanan akan berubah. Dia guna asap untuk bagi kering makanan tu, nak buang air. Ini contoh dia. Yang tu di negara barat. Ikan salai tu. Jadi makanan tahan, tak ada air. Pengasinan, makanan juga diawet dengan menggunakan garam. Bakteria dan fungi tidak boleh membiak dalam keadaan masin. Dah masin ni, dia bakteria tak boleh hidup, mikrop tak boleh hidup lah. Pengasinan akan menyebabkan rasa, warna dan memusnahkan zat makanan. Pendidihan, makanan yang dimasak hingga mendidih juga tahan lebih lama daripada makanan yang tidak dimasak. Kebanyakan bakteria dan fungi dibunuh pada suhu ini. Macam kerabu tak masak, dia tak tahan lama. Sup tahan lama. Pendinginan, proses di mana makanan disimpan pada suhu rendah antara 0 hingga 5 darjah Celsius. Proses tak membunuh bakteria dan fungi. Proses ni cuma dia bagi perlahan aktiviti pertumbuhan bakteria dan fungi. Makanan lambat rosak, slow ya. Dia nak membiak slow, tak larat, sejuk. Baik tidak, makanan mentah mesti diasingkan. Yang dah masak mentah kena asing. Hampir semua makanan kita boleh simpan dengan cara ni. Ni paling mudah pada zaman ni, peti ais. Ni pendinginan. Okey, sorry, terbatuk. Pembungkusan vakum. Pembungkusan vakum ni prinsip dia udara dikeluarkan. Bila tak ada udara, mikrob tak boleh membiak dan makanan tu tahan lama, boleh disimpan lama. Banyak tahun, banyak bulan. Itu vakum. Pembungkusan vakum. Penyejuk bekuan ni makanan suhu yang sangat rendah. Okey, 0 darjah Celsius. Kesegaran makanan dikekalkan. Tindakan bakteria nak dihenti sekaligus. Bakteria dah terlampau sejuk, beku ni, dengan dia membeku, habis. Dia tak boleh nak membiak. Dan makanan beku ni memang tahan lama. Memang tahan lama. Banyak tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kamu beku tengok daging, boleh makan. Penjerukan makanan diawet dengan merendamnya dalam larutan beraksid cuka atau larutan gula tepu. Gula tepu ni likat lah. Bakteria tidak boleh membiak dalam keadaan ini.
Rasa makanan agak berbeza dan makanan jadi kurang berkhasiat. Jeruk ni kurang berkhasiat tapi sedap, betul tak? Ini contoh makanan yang dijeruk, tahan lama jeruk. Pengetinan dan pembotolan. Sesetengah makanan ditinkan atau dibotolkan. Kaedah ini melibatkan pemanasan makanan pada suhu yang sangat tinggi. Bakteria dan fungi dibunuh. Penyimpanan makanan dalam tin atau botol yang kedap udara bagi menghalang kemasukan udara. Disimpan dalam tin kedap udara. Udara tak masuk, mikrob tak ada hidup. Mikrob tak ada hidup, maka makanan tu tahan lama. Itu konsep dia, tak ada udara. Prinsip dia tak ada udara. Harap kamu boleh faham cara-cara pengkaedahan pengawetan makanan. Jangan lupa like dan subscribe channel Seharizal. Okey, jumpa lagi.